Fizi ni saya anggap macam Sifu jugalah, walaupun kita kawan lah ilmu. Nak letak Isai sebagai hero tu tak logik lah sebenarnya. 2024 saya nak sayang radio lebih sikit. Sebab ada permintaan dari Sains Radio. Permintaan dari Isai kita wayak slow-slow. Cik Rahim, Falik, Radin, lain-lain. Bila masa nak balik bolehlah dulu saya. Ya, F8 Bus. Sihat awak Baik alhamdulillah. Tapi baik-baik awak pun hari ni tahun baru ni dengan cerita bukan tahun baru saja yang baru. Awak Partner baru? Segmen baru awak pun baru. Segmen baru awak pula. Segmen awak pun baru. Alhamdulillah. Kita sikit segmen dengan juga kiranya ada partner baru Bro, Pagi Gegar, segmen baru di Gegar Pagi, radio yang saya bekerja. Alhamdulillah dah 2 tahun kat sini. Tahun ni saya dikejutkan dengan saya ada satu partner baru, Fizi, untuk segmen baru Pagi Gegar. Saya sangat seronok, sangat happy, tak tahu nak kongsi macam mana. Sebab saya mengenali Fizi. Saya tahu cara Fizi bekerja macam mana. Saya tahu Fizi adalah seorang rakan kerja yang bagus. Jadi saya tak ada masalah. Macam sebelum ni, saya Gegar Pagi dengan Syah. Saya okey, tak ada masalah dengan dia, okey semua. Dan bila Nana bagi tahu ada perubahan pun, saya fikir macam, saya sedih jugalah berpisah dengan Syah. Tapi iyalah, bila kita ada partner baru, kita kena bekerja dengan partner baru pula. Mungkin satu hari nanti orang tak nak saya pula, saya pula tukar segmen lain, gitulah. Tapi Syah adalah penyampai radio yang bagus. Sebab banyak saya belajar dengan dia tentang Gegar dengan Syah. Terima kasih Syah. Saya bila kata dikejutkan saya, maknanya pemilihan tu tak melibatkan awak. Awak hanya tahu bila diberitahu yang awak ada tuju baru. Benar. Masa tu saya desa-desa tu dah berbunyi, tapi saya macam tak nak tanya bos lah. Saya tak nak tanya bos. Dan masa tu saya cuti. Saya cuti, ada meeting tergempar. Bos tanya boleh datang tak? Saya kata saya tak boleh datang itu sebab saya tengah bercuti dan kebetulan ada kerja lain. Tak apalah, kita video call Isai lah. Video call, masa meeting penting ni kalau video call ni. Nak juga. Bila video call, kenalkan partner baru Isai. Segmen baru 2024, Fizi datang. Hui, Fizi. Lagi situ lah. Dengan cerita awak dengan Fizi pun sebenarnya bukanlah baru kenal. Awak ada sejarah dengan Fizi lama juga. Betul. Jom kongsi sikit pasal yang tu. Saya memang mengenali Fizi lama. Rasanya lebih 10 tahun kot. Sebab saya dah lebih dari radio pun dah 8 tahun. 8 tahun tu saya masuk bekerja di satu radio dulu pun masuk-masuk Fizi sudah bekerja di radio tersebut lah. Dan saya kenal Fizi sebelum tu lagi. Fizi ni, dia ni seorang yang sangat berkarisma dalam kerja. Dia beretika dalam kerja. Dia seorang yang sangat menjaga kerja dia, disiplin bagus. Contoh paling mudah baru 3 hari kerja, si Fizi ni datang paling awal di antara saya dan juga produser saya. Dia paling awal. Dia mesti paling awal. Saya sampai stres. Awal ni, kenapa awal dari aku ni? 3 hari awal. 3 hari awal. Dan Fizi ada sejarah dengan saya. Sebab masa mula-mula saya nak masuk ke radio dulu, bekerja radio 8 tahun lepas, saya refer dia. Saya tanya dia, okey ke tidak? Betul ke tidak aku terima tawaran ni? Macam mana dengan kerja-kerja yang lain? Dia banyak nasihati saya. Dan banyak saya belajar ilmu radio dengan Fizi. Dari situlah, Fizi ni saya anggap macam Sifu jugalah, walaupun kita kawan lah ilmu. Mungkin dia baru di Gegar, tapi pengalaman dia dalam bidang radio lama. Lama. Dan benda ni melengkapkan Gegar. Alhamdulillah. Setakat ni 3 hari yang pertama ni, selain daripada datang awal, itu macam biasalah budak baru kan memang selalu datang awal. Betul, betul. Lepas minggu tak tahu macam mana. Pengalaman awak dulu bersama dengan dia. Chemistry tu macam mana 3 hari yang pertama. Okey. Fizi ni dia seorang yang hyperaktif. Saya tak tahu malam dia tidur pukul apa. Dia sentiasa bertenaga apa semua. Saya ni bila dah makin berumur ni cepat penat juga. Tapi bila dengan dia ni sebab hyperaktif dia ceria apa semua, kita pun jadi bertenaga juga. Kita dapat momentum daripada dia. Dan 2-3 hari ni kan dia baru-baru, dia seronok lah kerja Astro. Saya bawa dia pusing, tour, pergi radio-radio lain dan semua, dia berkenalan semua-semua. Dan benda ni membuatkan kita dapat cetus positif vibe di luar konti dan di dalam konti. Tips radio yang saya belajar, kalau kita ada partner, kalau kita selesa dengan partner kita di luar konti, maksudnya kita akan selesa lah di dalam konti. Sebab kita borak, kita bercerita, kita sampai info. Dan benda ni semua untuk pendengar. Bila kita selesa bekerja,
pendengar pun akan selesa mendengar kita. Tu dia, tu ayat dia, tu si gila ni. So chemistry tu senang dapat tangkap. Senang. Memang bro lah. Bro lah. So betul lah bro pagi tu. Betul, lah. bro pagi gegar. Okay, itu kalau nak dengar boleh tengok boleh dengar dekat Gegar. Okey, nak cerita sikit. Sebab kita tahu Isyes sekarang dah mencebur banyak bidang lain. Alhamdulillah. Dia ada berniaga, dia ada produksi dia sendiri. Ya, betul alhamdulillah. Pasal produksi awak. Dia kita macam banyak jugalah. Alhamdulillah. Ada je yang awak buat sekarang. Betul. Betul terkini. Dalam produksi apa perancangan yang terkini untuk tahun 2024 ni ada tak? 2024 ni production saya akan run satu telemovie untuk satu stesen TV ni pada 24 bulan 1 ni. Alhamdulillah semua kita dalam proses pre-pro lah. Tengah proses skrip pun baru siap semalam. Nak tetapkan lokasi, tengah lock pelakon apa semua lah. Siapa? Tajuk dia Daddy Duda. Wah. Daddy Duda, dia cerita pasal Daddy, anak perempuan dengan maknya. Misi maknya dan juga anak perempuannya mencari jodoh untuk Daddy dia. So dia ada melibatkan beberapa calon semua. Cerita komedi, like family. Awal asalnya masa Isyes nak melibatkan dia dalam bidang produksi ni. Okey. Saya tahu dulu ada sebut kata macam sebab baik dengan Zizan juga. Dia pun buat juga benda Betul. kan? Macam awak sendiri, hari tu awak nak macam mana? Sebab ramai kata produksi ni kadang-kadang ada orang nak buat filem. Betul. Ada orang kata nak buat drama komedi. Betul. Macam awak apa sebenarnya dalam kepala awak nak menghasilkan apa? Saya suka menonton drama, suka menonton telemovie. Walaupun orang cakap dalam zaman sekarang ni social media, digital dah hampir take over. Tapi saya masih lagi percaya drama dan telemovie ni ada peminat tersendiri. Dan cerita-cerita daripada drama telemovie ni juga banyak meninggalkan kesan kepada penonton. Dan malah bila dah viral dekat macam contoh, bila dapat sambutan dekat kaca TV, benda ni akan pergi pula dekat social media. So kita dapat dua-dua angle. Contoh paling mudah lah, contohnya ada clickbait yang viral daripada drama, dia akan masuk social media juga. So kita dapat benda tu juga. Macam Isyes maknanya drama Isyes konsep dia sebenarnya tak kisahlah apa saja. Tak kisah. Bukan macam Isyes ataupun Isyes kata macam aku nak buat yang macam aku. Tak. Aku santai, aku Tidak. happy go lucky, tak ada. Tidak. Drama daripada Red Bean setakat ni alhamdulillah masyarakat. Kisah masyarakat. Apa saja berkaitan dengan masyarakat terkini, yang lama, pada budaya, pada juga semuanya masyarakat lah. Dan bila kita fokus dalam niche drama ni, kita senang fokus sikit kot. Tapi saya buat juga benda lain. Contohnya produksi saya ada run juga buat macam video-video pendek, ada juga. Tapi major dia lebih kepada drama dan telemovie. Faham. Macam Isyes ni Isyes. Kebanyakan orang yang biasa masuk dalam dunia production ni sebenarnya, kebanyakan semua memang orang kata apa, hardcore dia punya kerja utama dia adalah pelakon. Betul. Ataupun orang kata kerja dia dalam bidang tersebut lah. Tapi macam Isyes bukan sangat hardcore di situ. Dia ada radio, Isyes buat macam-macam benda. Betul. Tiba-tiba Isyes masuk. Penerimaan orang industri sendiri awalnya bila Isyes kata Isyes buat production house, macam mana Isyes? Setakat ni alhamdulillah penerimaan okey, dan kita tengok ramai juga selebriti yang dah mula ada produksi sendiri. Contohnya kawan saya sendiri, Ajak Shiro baru ni buat satu telemovie untuk Astro. Dan itu adalah cita-cita kami dulu. Masa saya bekerja dengan Ajak dulu di satu radio, pagi-pagi kita minum kopi kat bawah, kita borak. Jak, kita kena buat satu, kita kena ada production satu hari nanti. Lepas tu saya buat dulu, Ajak datang set saya, dan Ajak pula dah buat dah. Ajak dah buat 2-3 benda jugalah. Dan benda ni semua membuatkan colours dalam industri tu banyak. Ada. Dan dah sampai masa kot kita kena sedar diri. Macam saya sedar dengan kemampuan saya, dengan apa yang saya ada ni, tak mampu nak berada di depan lah sebenarnya. Untuk tapi radio lain lah. Radio memang keutamaan kita kan. Radio kalau untuk contoh paling mudah, nak letak Isyes sebagai hero tu tak logik lah sebenarnya. Saya faham. Dan benda tu kita sebagai pemain, kita kena sedar. Kita jangan rasa kenapa tak panggil aku, tak. Kita sedar ini bukan kita ni. So saya pernah berada di situ, pernah ada sedikit pengalaman juga. Saya nak explore, dan tambah-tambah yang paling penting sekali, sebab saya belajar dalam bidang ni. Saya degree dalam bidang ni. Saya diploma pengurusan seni persembahan. Degree saya ambil sarjana muda pengurusan industri kreatif UiTM Shah Alam. Jadi saya minat event, saya minat shooting, saya minat script development. Saya minat bidang ni. Jadi
saya nak applykan minat saya ni dalam Red Bean Production. Bukan masuk kosong, bukan hanya masuk kerana ada pengalaman, tapi sebenarnya pendidikannya pun Betul, ada. betul juga. Belajar, proses belajar So, tu. maknanya tak ada siapa lah yang pandang sini, satu skeptik dengan Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada. Diorang tahu siapa Icik sebenarnya. Satu cara lagi sebenarnya. Satu cara lagi bila kita orang baru buka production apa semua, kita jangan sombong dan kita kena jumpa, kena tanya juga orang lama-lama. Bila kita ada attitude macam ni, orang lama pun ada usaha untuk bantu kita. Cuma Boleh banyak bantu awak. Abang Sabri Yunus. Saya dengan Abang Sabri Yunus baik alhamdulillah. Tapi saya rapat juga dengan beberapa pengarah-pengarah lain, Abang Haikal Hanifah, Nazir Jamaluddin. Itu semua sifu-sifu saya jugalah belajar kan. Saya bekerja dengan dia dulu, saya perhati tengok dia kerja macam mana, saya apply sikit-sikit. Isi memang baik orang dia. So tak heran kalau dia pergi mana-mana pun, campak dia mana-mana pun dia senang Allah Akbar. boleh baik dengan dia. Tapi bila baik-baik ni kadang-kadang orang ambil kesempatan. Dan kita banyak dengar pasal bila ada production house yang kena tipu dengan penerbit ataupun kena tipu dengan stesen-stesen contohnya, kena tipu dengan artis ataupun vice versa. Production house pula menipu. Payment tak keluar, pelabur tak jadi melabur, semua macam isi sini setakat inilah. Setakat ini saya tak ada pengalaman, tapi ada pengalaman di sekeliling saya yang buat kita belajar. Contoh paling mudah, kalau untuk proses tayangan telemovie kita di televisyen, kita kena pasti proses tu macam mana dulu. Proses tu term, condition, apa semua, syarat-syarat semua memang kita kena study betul-betul dulu. Dan sekiranya ada masalah, cuba selesai dengan cara paling baik. Saya sekarang ni kalau cerita pasal production, antara masalah besar dia, masalah yang besar jugalah dari segi idea sebenarnya. Idea macam mana? Idea kan sekarang ni saya respect generasi baru dalam social media sekalipun, YouTube, TikTok dengan Instagram, semua content creator kita kreatif menghasilkan konten-konten. Seperti juga bidang drama TV. Drama TV harus kreatif juga untuk buat drama, buat telemovie yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang tak semesti cipta benda baru. Cari benda lama, ketengahkan. Itu salah satu cara juga. Dan metod ni saya cuba guna jugalah. Saya cuba guna. Cari benda lama, ketengahkan, sikit sebanyak, memberi manfaat kepada orang baru. Yang tak tahu jadi tahu. Inovasi juga. Dan sampaikan dengan cara bersahaja, itu penting penting juga, proses juga untuk saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah bro. Tak mana ni? Sorry. Dia ni memang sabotage. Dia contoh hilang aku hilang. Inovasi ni pula dari alhamdulillah nasib baik sebab bila saya belajar, saya grad tahun 2011 tau. Sekarang kebanyakan dalam industri adalah kawan-kawan saya zaman belajar. Editing bidang tu ada kawan saya, script writing. Script writer kawan. Ada ramai kawan. So kita berjumpa balik bekerja dalam bidang ni. Dan bidang saya belajar dulu tak ramai yang lari bidang sebab yang masuk bidang tu semuanya minat. So keluar pun orang sama. Kerja jadi kerani lah tiba-tiba kan. Gitulah. Tapi tak ada satu pun pengalaman buruk lah setakat Tak ni. ada. Creative block tersebut. Creative block lah yang sedikit masalah sikit. Itu je lah. Itu lah. Jadi last kali saya mungkin 2024 tahun baru ni awal lagi ni sebab boleh tanya lagi kot. Ya. Production house juga apa lagi? Kiranya macam nak kata Azam, malas sikit tanya Azam, saya tanya Azam tapi lebih kurang lah. Betul. 2024 saya nak sayang radio lebih sikit. Dulu dah sayang. Bila kita masuk tahun baru, kita kena sayang lebih sikit. Bila kita dah ada partner baru apa semua, tanggungjawab kita lebih besar sebenarnya. Bila pihak Gegar bagi tanggungjawab kepada Isai dengan Fizi, harus galas tanggungjawab tu, harus bawa rating. Itu penting sekali. So saya kena kerja keras dengan radio. Yang kedua, saya nak explore lebih dalam bidang produksi. Sebab untuk saya sendiri berada di hadapan, saya rasa saya bukan forte saya sekarang. Bukan perkara utama. Dan saya tak rasa kehilangan, malah saya bangga sebab ramai lagi orang yang berbakat, orang yang baru mampu membuat industri kita bersinar, tersenyum. Saya ada kat belakang, saya support. Jangan risau. Dan saya di radio, dalam bidang produksi saya explore, kadang-kadang saya keluar juga di hadapan. Ini semua untuk industri kita terbaik.